Okey. Sebab kali itu keluar berita. Beritanya apa hari ni? Okey. Syed Saddiq keluar dari blok kerajaan. Menurut sumber. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq dijangka menarik balik sokongan terhadap kerajaan di Dewan Rakyat. Okey. Kemudian keluar berita, betul bahawa keluar kerajaan biar dihukum daripada hilang prinsip, kata Syed Saddiq. Okey. Daripada hilang prinsip, dia kata biarlah dia dihukum. Dia tak kisah nak keluar daripada kerajaan. Dia tak kisah pun. Keluarlah. Dia daripada rela dihukum, biar dihukum daripada hilang prinsip, katanya. Okey, kita baca. Ahli Parlimen Syed Saddiq secara rasmi mengumumkan keluar daripada kerajaan perpaduan untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga. Presiden muda tidak akan diambil sebagai protes berhubung keputusan melepas tanpa membebas Presiden UMNO daripada 47 tuduhan dalam kes siasatan akal budi. Dakwa Syed tindakan kerajaan dilihat permulaan normalisasi rasuah dan beliau enggan bertolak ansur dengan perbuatan tidak berprinsip seumpama itu. Okay? Tidak berprinsip seumpama itu, dia kata. Now, alangkah eloknya tuan-tuan, kalau perkara yang sama, Syed Saddiq ucapkan sewaktu kes pertama Zahid Hamidi digugurkan pada September 2022. Tuan-tuan kena ingat September 2022, 24 September 2022, Zahid juga didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie pada waktu itu dan didapati tidak bersalah. Pada waktu itu. Kes itu digugurkan. Bukan digugurkan, didapati tidak bersalah lah. Tak digugurkan pun. Didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie. Tidak ada prima facie, tuan-tuan. Mahkamah mendapati tidak ada prima facie. Walaupun dirayu lepas itulah. Dalam keadaan tidak ada prima facie, kerajaannya siapa? Perikatan Nasional. UMNO bersama siapa? Perikatan Nasional. Zahid bersama siapa pada waktu itu? Perikatan Nasional. Tapi kita dengar apa Syed Saddiq kata? Bila melibatkan kes yang itu? Dia kata apa? Saya yakin dengan badan kehakiman, kata Syed Saddiq susulan keputusan kes Zahid. Saya yakin. Presiden muda Syed Saddiq menegaskan pendiriannya mengenai badan kehakiman. Berikutan keputusan mahkamah membebaskan Presiden UMNO daripada semua tuduhan dalam kes visa luar negara VLN. Ini tahun 2022. Ahli Parlimen Muar itu berkata sebagai penggubal dasar penting untuk tidak hilang keyakinan terhadap badan kehakiman. Sama seperti pendirian saya sebelum ini, jika kita meletakkan kepercayaan kepada badan kehakiman pada sabitan-sabitan sebelum ini, kita juga harus percaya kepada badan kehakiman dalam hal pembebasan, katanya. Beliau berkata Peguam Negara masih boleh merayu kepada keputusan tinggi yang membebaskan Zahid daripada 40 pertuduhan. So dalam kes ini, dia menyalahkan Peguam Negara pun. Dia tidak menyalahkan badan siasatan pun. Dia tidak menyalahkan pendakwa raya pun. Dia tidak menyalahkan hakim pun. Tapi pada yang kes ini dia dibicara, dia dapati tidak bersalah oleh mahkamah. Dalam kes yang itu, pendakwa raya yang menjatuh ataupun menggugurkan kes. Saya nak bagi tahu. Anwar sendiri cakap, kalau saya nak bebaskan Zahid, saya biar kes itu diteruskan. Kalau saya campur tangan, saya biarkan kes itu diteruskan. Kenapa? Saya tahu daripada segi bukti dia terlalu lemah sehingga dia akan didapati tidak bersalah, tuan-tuan. Kan? Tapi sebab dia tak campur tangan, ini urusan kepada pendakwa raya. Kalau dalam kes itu, Syed Saddiq boleh cerita bahawa perlulah hakim itu adil hakim itu ini perlulah mereka dibiarkan. Kalau mereka boleh dakwa, dia bebas, itu kuasa dia. Pendakwa raya nak buat, itu kuasa dia. Tapi kenapa dalam kes ini tiba-tiba hilang kuasa, hilang cerita kuasa tadi tu, hilang cerita prerogatif tadi tu, hilang cerita tu, tiba-tiba dia bercakap soal prinsip. 2022 ni bukan tahun 2002. 2002 Syed Saddiq membawa lahir kot, ataupun 10 tahun masa tu, tak lahir lagi, dia tak sampai 10 tahun umur dia. Ini bukan 2002, ini 2022, tahun lepas, setahun yang lalu, almost exactly, less than a year, 24 September 2022, dia bercakap ini soal kehakiman. Kalau mereka boleh dakwa, maka mereka juga boleh bebaskan. Samalah dalam kes ni. So prinsip apa? Dia bukan cerita prinsip berkenaan dengan DNA Zahid tu, tuan-tuan. Sebenarnya bukan cerita tu. Kita kena faham. Dia bukan cerita tu. Cerita daripada kes dia.
dan pada atur. Baik, saya ada menulis satu artikel lah. Mungkin tapi sebelum tu saya nak buat promosi sikit. Kalau tuan-tuan ada nampak posting di mana-mana saja yang berbaur hasutan ataupun 3R, tuan-tuan sebenarnya boleh WhatsApp direct kepada nombor yang tertera ini. Di nombor yang tertera ini, tuan-tuan boleh tip off terus kepada MC kepada nombor yang tertera ini, dan tuan-tuan boleh, kalau ada sekiranya nampak posting-posting yang tidak sepatutnya, macam termasuklah posting yang berkaitan dengan yang tak sembahyang tadi tu, boleh hantar. Okay. Itu satu kesalahan sebenarnya di bawah Akta SKMM. Nah, tadi saya cerita pasal reformasi dan juga revolusi. Kenapa saya kata orang ramai tak faham beza di antara reformasi dan juga revolusi? Saya kata macam ni. Reformasi bukan revolusi. Masalah bila yang acah-acah reformis tapi tak faham dan tak tahu beza reformis dan revolutionist. Reformasi itu perubahan yang total berdasarkan realiti dan keadaan. Ia melentur tidak sampai mematah, merubah tidak sampai mendatang marah. Ia adil di depan kawan atau lawan, sahabat atau musuh. Ia hidup dalam perbuatan dan bukan dendam kesumat. Ia lembut tetapi jangan disangka lembik. Ia bergerak laju walau ada ketika nampak perlahan, tetapi ia tidak pernah berhenti. Keyword dia, ia tidak pernah berhenti. Sekali lagi, ia perjalanan memenuhi realiti, perlu kepada seni meniti sifat manusia yang pelbagai. Hanya yang melalui sekian lama faham, yang melalui perjalanan dengan kefahaman akan memahami ini sebenarnya satu permulaan untuk satu jalan panjang yang penuh liku dan halangan. Sabar itu kuncinya, masa itu bahannya, pendidikan itu jenteranya. Persoalannya, adakah kita sanggup melaluinya? Kenapa saya bercakap soal reformasi dan juga revolusi, tuan-tuan? Sebab ramai yang keliru. Dia kata, kita sekarang ni dah kerajaan, kita tangkap semua. Kita buang semua pegawai-pegawai kerajaan yang tak sehaluan dengan kita. Kita buang. Mana yang tak undi kita buang semua pegawai-pegawai kerajaan ni. Kita tangkap pembangkang-pembangkang. Itu revolusi. Revolutionist. Itu revolusi. Kita bukan bercakap soal revolusi. Kita bercakap soal reformasi. Dua benda yang berbeza. Reformasi, bahasa Arabnya islah. Bahasa Melayunya memperbaiki. Memastikan bahawa hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini lebih baik daripada semalam. Itu tugas reformis. Dan reformis ini demi untuk memenuhi hari esok lebih baik daripada hari ini, dia ada prinsip-prinsip dia. Dia ada benda yang dia takkan langgar. Dia ada benda yang akan pastikan bahawa benda itu walaupun merugikan dia, tetapi kerana itu prinsipnya, dia kena berpegang dengan prinsip tersebut. Kenapa, tuan-tuan? Inilah yang sebenarnya membezakan di antara orang yang bercakap di atas percakapan yang benar dengan orang yang tidak bercakap di atas percakapan yang tidak benar. Ini maksud dia. Maksudnya, orang yang berprinsip, dia kata A, maka A lah. Kalau B, B lah. Kalau A. Kalau pemimpin dia sendiri salah, kita tegur. Saya berapa kali saya tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak payah tanyalah dia. Kan? Pemimpin-pemimpin Parti Keadilan saya tegur. Termasuk pada waktu itu Azmin, Zuraidah Kamarudin, Latifah Koya pelantikan, saya tegur. Padahal saya ahli Parti Keadilan Rakyat, Baru Bian, Larry Seng, geng-geng kartel dulu. Siapa yang tak tegur kalau bukan saya? Ramailah geng-geng kita orang ni yang tegur. Tapi kita tegur bukan sebab kita benci. Kita tegur sebab kita sayang. Dan bila bercakap soal prinsip, tuan-tuan, ini satu lagi. Kalau tuan-tuan ingatlah. Kan? Bila PAS mendesak supaya kes Zahid ini dibahaskan di Parlimen, Anwar kata tak boleh kerana itu kes mahkamah. Taqiyuddin kata Anwar dahului kuasa speaker isu bahas kes Zahid di Parlimen. Taqiyuddin. Tuan-tuan ingat tak? Siapa dulu yang kata bahawa Agong tak ada kuasa untuk memanggil Parlimen? Dia. Kita bercakap soal prinsip, dia. Yang tak nak buka Parlimen sewaktu COVID, dia. Tak nak membincangkan pasal darurat, dia. Dia Menteri Undang-Undang pada waktu itu. Sehinggalah saya buat sesuatu, menyebabkan sesuatu itu berlaku, akhirnya negara buka. Tetapi dia lah punca dia. Tuan-tuan, kita bercakap separation of power, pembahagian kuasa. Di antara kehakiman, di antara executive, legislature dan juga judiciary.
Bila apa yang diputuskan oleh mahkamah dan juga badan kehakiman itu dipersoalkan oleh kabinet, itu bermaksud ketidakpengasingan kuasa. Kabinet, parlimen, legislature tidak boleh membahaskan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah. Begitu juga sebaliknya. Kalau tak puas hati, boleh dirayu di mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah rayuan. Itu boleh dirayu. Even kes Zahid ni boleh dirayu kalau nak dirayu. Terpulanglah kepada apa orang kata, kepada pihak yang apa orang kata berwajib. Kan? Kalau mereka nak merayu, tapi dalam kes ni tak nak merayu apa, tak boleh nak rayu lah. Sebab dia yang gugurkan kes kan. Tapi dengan arti kata lain, sebenarnya ini adalah, kalau kita bercakap tentang separation of power, inilah separation of power. PMX sendiri kata dia tak pernah nak ganggu pun. Itu keputusan daripada pendakwa raya. Dan pendakwa raya pun dah keluarkan kenyataan 11 sebab kenapa digugurkan kes tersebut. Antaranya adalah kes itu, siasatannya adalah sangat dia kata, sangat tidak kemas, sangat tidak matang. Saya bagi contoh kes 2022. Zahid dibebaskan daripada VPN UKSB tu, Ultra Kirana Sdn Bhd. Dia dibebaskan tanpa ada prima facie. Kenapa? Sebab peramatang dia punya siasatan. Sampai saya kata, apa yang badan penyiasat ni macam mana dia orang siasat ni? Kan? Teruknya pensiasatan dia orang. Asal teruk sangat siasatan badan penyiasat? Saya macam persoalkan. Sedangkan kes Zahid di bawah SPRM, kes Zahid, kes what do you call that? Kes Najib di bawah SPRM, kes Rosmah di bawah SPRM. Sangat teliti mereka melakukan kerja. Sangat teliti. 2 tahun, 3 tahun mereka nak tangkap Zahid dan Rosmah. Najib dan Rosmah. Akhirnya berjaya. Masuk penjara, didapati bersalah. Tiba-tiba bila masuk kes Zahid, macam dia orang ni tergesa-gesa dia. Seolah-olah dia orang ni tergesa-gesa. Apa yang jadi pada dia orang ni sebenarnya? Kenapa? Sebabnya itu, sebabnya ini. Baik. So, akhirnya, disebabkan oleh itu, tuan-tuan, keluar berita.